Puaka Extra minggu ini dibawakan khas oleh Rostitos, pilihan utama seisi keluarga. Sedapnya. Selamat menonton guys. Hai semua, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Seperti biasa, dalam suplemen ini ataupun episod ini, kita akan bacakan soalan-soalan korang semua untuk Ustaz jawab. Jadi, bagi korang yang ingin tanya soalan pada kami, jangan lupa senang saja emailkan kepada kami iaitu puakasg@gmail.com ataupun DM ke Instagram Puaka. Dan untuk malam ini, topik kita pasal perempuan. Perempuan di luar sana, ibu-ibu, bapa-bapa, dengarkan. Saya selalu takut. Kenapa Ustaz? Tak ada. Dia cakap saya takut, mesti takut Ustaz. Okey. Saya selalu takut apabila period saya datang. Setiap kali saya datang haid, saya akan cuba untuk tak keluar rumah time malam. This is because, cakap orang putih. Wow. Kawan saya cakap dia selalu kena kacau apabila dia seorang malam-malam dan sedang ada inilah keadaan berkotor. So betul ke bila perempuan datang haid lagi senang kena kacau? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab dari soalan tu. Yes, actually betul. Jika seseorang itu ada dalam keadaan kotor, maka lebih mudah bagi golongan jin untuk mengganggu. Disebabkan memang tabiat mereka suka kepada benda-benda yang kotor. Ini bagi jin yang kafir. Okey. Tapi kalau jin Islam, mereka suka pada benda-benda yang lebih wangi sebetulnya. Di antaranya kasturi dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk yang kafir, mereka suka pada benda-benda yang kotor ataupun bau busuk, atau najis. bau darah gitu kan? Darah. Dia darah okey. Dia masalah darah kotor. Okey. Darah kotor ni adalah sesuatu yang bau, kemudian yang najis. Mereka suka benda-benda seperti ini. So, apa yang saya boleh sarankan is ketika kalau nak keluar, betul-betul nak keluar rumah macam tadi, kalau boleh ada peneman ketika dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan dalam keadaan maaf kata, contoh dalam keadaan kotor, sebaiknya ada peneman, siapa sahajalah, mungkin daripada suami ataupun daripada mak dan lain-lain untuk menjaga kita, insya-Allah. Tapi kalau seorang, sebaiknya of course janganlah. Tapi kalau betul-betul tak ada orang, then perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berjalan tu, sambil zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada A ke B kemudian balik sama. Seperti itu. So mereka suka dengan benda-benda yang kotor. So bukan hanya bagi perempuan yang dalam keadaan haid, tapi sama dengan bagi lelaki yang mungkin maaf kata ketika buang air kecil dalam keadaan tidak betul. Maknanya maaf kata, contohnya kalau seorang lelaki ini ketika dia buang air kecil, kemudian daripada bekas-bekas yang belen tu, tak cebok lah senang cakap. Tak cebok ataupun terkeluar, mungkin cebok. Tapi bila dah belen-belen start berjalan tu, dah start belen-belen tu dah start keluar balik. Sebab tu ada orang cakap macam kena batuk-batuk, betul ke gitu? Yes, betul. Betul. Macam mana Betul macam Ustaz macam mana? Itu namanya berdehem. Okay? So saya akan ajarkan bagaimana cara ataupun adab yang mungkin disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bahawasanya ketika seseorang itu buang air kecil, bagi seorang lelaki sebaiknya dia akan menyangkung. Jangan duduk. Maksudnya kan zaman kan duduk kan? Menyangkung. Kalau duduk boleh tahan tu, duduk gitu je kan. Zaman dah duduk? Orang zaman duduk. Tapi kalau sebaiknya memang menyangkung. Menyangkung maknanya dia akan turunkan sebelah kiri dan dia akan naikkan kakinya ke atas. Posing, gitu. Macam gitu. Okay. Gitu kan. Saya cuba bayangkan sekarang. Okay. So macam gitu. Disebabkan kita dalam sini dia punya belen-belen dia untuk kita keluarkan. So sebetulnya di antara gangguan-gangguan yang jin ni kadang-kadang suka berikan adalah disebabkan oleh tidak bersih ketika membuang air kecil. Hingga seluar kita terkena najis, dan itu termasuk benda-benda yang disukai oleh jin, iaitu benda-benda yang najis, benda-benda yang kotor. Dan ada sebagian orang yang ketika ada gangguan, jin ni sengaja untuk dia buat benda-benda yang mungkin boleh menyebabkan sesuatu menjadi najis. Jadi maknanya dia punya kencing dia ataupun dia buang air kecil ni tak lawas. Dia akan keluar sikit demi sedikit. Ataupun mungkin ada seorang tu ada UTI,
Itu pun boleh disebabkan oleh gangguan jin yang mereka sengaja agar mereka suka pada orang tersebut, boleh lebih mudah untuk mengganggu orang tersebut. So that's the first thing lah. Tapi apa kata suami? Kalau suami bilang tak boleh keluar, tetap of course tak boleh keluar, tapi disebabkan oleh sebab-sebab yang bermunasabah lah. Munasabah. Jangan tak boleh keluar 24 jam, tak boleh keluar, duduk rumah gitu je, tapi tak ada alasan. Tak boleh gitu. Cakap pasal alasan ni kena dengan second question. Dia cakap suaminya tak boleh tak benarkan dia keluar rumah malam. Sampai nak pergi beli barang dapur kat supermarket pun tak boleh sebab katanya bila isterinya hamil, isterinya macam dia rasalah weaker, lemah pada makhluk jin. So betul ke bila tengah hamil tak boleh keluar rumah balik malam? Dia boleh saja, tak ada masalah pun. Dan sebetulnya dalam Al-Quran pun disebutkan beberapa contoh wanita-wanita yang agung yang hamil dan mereka tetap kuat dan mereka lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya disebutkan dalam kisah Sayyidatina Maryam, ibunya kepada Nabi Isa alaihissalam. Beliau sendiri pun dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung, tapi ketakwaan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada yang lain-lain. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sengaja highlight this story di dalam Al-Quran dan dinamakan salah satu surah dalam Al-Quran surah Maryam. Maknanya begitu tingginya derajat perempuan dan begitu juga tinggi derajatnya ketika seorang tu dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung. So boleh saja keluar, tapi bagi lelaki ataupun bagi suaminya perlu ada rasa ihsan lah. Rasa ihsan, rasa kesian. Mungkin kita boleh temankan sekali, pergi sama-sama kan lebih romantik. Betul tak? Kalau bandingkan kalau lelaki sahaja pergi ataupun isteri sahaja yang pergi seorang kan. So pergilah sama-sama belanja dan lain-lainnya. Kemudian perbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala jaga kandungan yang ada di dalamnya. So kalau kita doa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu. Selalu percaya itu. Jadi pada saat suami kat rumah tu, kalau isteri yang sedang serap mengandung tu yang masih boleh keluar untuk pergi shopping, maksudnya pergi beli barang dapur tu semua, izinkan, bukan izinkan, macam ikut sama-sama keluar, beli, jangan. Jadi apa yang ada di fikiran anda sekarang ni yang kata orang tu yang kolot lah. Sorry maaf kita buang. Yang pula nak keluar malam-malam nak pergi makan tu semua kan, malam pergi makan, pergi supper pukul 12 malam. Kalau boleh pergi jangan sesuka, tapi sama-sama lah sambil keluar berzikir untuk protect anak tu sekali ya. Betul. True. Okey, ada tak cakap pasal perempuan macam gini ni semua kan? Ustaz, yang mengandung ni semua, nak tanya jugalah pasal ada pula cakap seperti zikir kan, saya teringat ada pula orang cakap okey, bawa tu jadi protection, jadi tak boleh ganggu, semua tak boleh ganggu. Tak ada lah. Protection semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin ada wasilah ataupun perantara yang mungkin kita boleh bawa, tapi kita tak boleh meletakkan kepercayaan kita bahawasanya benda ni, disebabkan benda ni jin tak akan ganggu. Maknanya ni benda sebagai pelindung kita. Contohnya macam bidara tadi. Kita punya macam daun bidara. Saya yakin bahawasanya selagi ada bidara ni, gangguan-gangguan jin tak akan boleh ada. Bawa masuk dalam poket. Sekali ini benda hilang, alamak, macam mana tak ada benda untuk jaga saya. Dah kancong. Maknanya kita meletakkan kepercayaan kita pada benda tersebut. Dan itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang menjaga kita, yang menjaga keluarga kita, semuanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada suatu benda lain pun yang dapat menjaga kita dan keluarga kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Jadi mulai sekarang kalau boleh, kau yang macam sang isteri yang sedang sarap mengandung ni, tak perlulah bawa gunting, kelada kering, tak payah. Jarum lah apa tu semua. Betul. Dengan berzikir, dengan minta pertolongan pada Allah, insya-Allah. Betul. So dengan satu lagi saya nak highlight, kadang-kadang ada perempuan yang after menstruation dia akan selalu tukarkan dia punya pad. So dia punya pad tu nanti dia akan buang kan, tapi tak tahu mana nak buang. Buang kat tempat sampah boleh, tak ada masalah. Dia tidak ada bacaan-bacaan khusus ketika nak buang dan lain-lain, tak ada. Okay, tapi do you know that pad tu, yang darah tu, orang-orang pandai ataupun yang homo ni, mereka melakukan sihir pakai pad tersebut. Bolehlah sebab ada kotor-kotor kat situ. Yes, kotor-kotoran. Itu yang. So berdasarkan cerita salah satu kawan saya juga yang buat ruqyah, dia cerita ketika seorang tu datang ke rumah orang tersebut, memang dua-dua suami isteri ada gangguan dan dia ada maid. So apa yang dia buat is bila dia masuk tu, dia nampak muka maid dia macam lain macam. Macam rasa takut,
rasa gemetar. So dia pun husnuzon lah. Dia mungkin orang ni takut dan lain-lainnya. Tapi bila kelama-lamaan dia rasa bahawasanya dia punya masalah keluarga bukan daripada luar tapi daripada dalam rumah sendiri. So apa yang dia buat is dia pergi terus ke dapur. Dia terus keluarkan, dia minta tahu mana mereka simpan beras. So bila dia buka tu, kemudian dia keluarkan beras-beras. Bawah beras ni dia ada satu lagi papan. Dia buka papan tu, ada dispet dengan ada darah dan ada rambut. Wow. So rambut tu daripada mana? Daripada yang dia punya yang suami isteri ni lah, pasangan ni. So dia sihir melalui benda tersebut. Kemudian bila dapat tahu, kemudian dia call embassy untuk hantar balik. Kemudian dia nangis dan lain-lainnya, minta maaf dan lain-lainnya. Sebab untuk menyihir orang dia perlukan 3 perkara saja. 3 benda ni either or dah cukup. Yang first, foto. So melalui foto you boleh sihir orang. Yang kedua adalah melalui nama. Contohnya nama orang ni dengan nama maknya sudah cukup. Tak payah nama bapa. Betul. Contohnya Suzairi bin ataupun nama ibunya siapa? Contohnya, contoh nama saya. Contoh. Nama saya pun bukan Suzairi sebenarnya. Oh, okeylah, baguslah. Abdul Wahab. Jadi contohnya macam gitu. Kemudian yang ketiga adalah melalui rambut ataupun kuku. Alright. So dengan rambut ni ataupun kuku orang tersebut boleh sihir straight away. Betul. Tu jaga. Dan satu lagi, saya dengar kan semua sama dua orang yang perempuan ni berbual ni nanti. Korang kena cuci dulu kau punya pad. Buang tu baru ikat dan buang, bersihkan darah. Kalau nak buat macam itu terpulang lah. Terpulang pada masing-masing. Penting jaga kebersihan dan jangan buang merata tempat. Betul. Sebelum kita akhiri, satu lagi. Okey. Kenapa ada orang cakap perempuan ni tak boleh pergi kubur? Kalau macam ada pergi kubur. Banyak dia sebetulnya mitos. Dia boleh saja, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah perempuan yang kematian suaminya. Itu yang dilarang untuk keluar daripada rumah tersebut lah. Takut dia meratap, takut dia meratap ataupun dia tak sedap dipandang orang lain. Maknanya bila kematian suami kemudian dia keluar, kemudian orang nampak, kemudian dia mencari jodohnya dan lain-lainnya straight away. So itu yang diajarkan dalam Islam lah. Habis kalau taruhlah perempuan tu dalam keadaan kotor, tetap boleh pergi kubur? Kalau nak pergi kubur silakan pergi kubur. Walaupun dalam keadaan kotor. Dalam keadaan kotor. Of course macam tadi terpaksa contohnya nak menziarahi dan lain-lainnya, bacalah zikir-zikir, perbanyakkan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, of course. Insya-Allah. Dia tidak ada halangan pun untuk pergi ke mana-mana, tak ada. Itu dia. Baik, diharapkan semua kaum hawa di luar sana dah dapat sedikit sebanyak pencerahan daripada ustaz ni dapat ilmu daripada Ustaz Fadli. Tiba-tiba Ustaz Fad. Insya-Allah Ustaz Zairi. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Doakan sama-sama mudah-mudahan Suzairi menjadi orang yang soleh, alim insyaAllah. Jadi ustaz insyaAllah. Amin. Jadi next punya episode saya yang di sini, Suzairi yang akan ada di sini. Why not? Alright. Right. Let's change now. Cannot. Later. Okay. Satu lagi. Okay, jangan lupa jumpa kita sekali lagi. Seperti biasa, kalau ada soalan-soalan, hantarkan kepada puakasg@gmail.com dan DM ke Puaka Instagram. Dan hari Khamis. Hari Khamis ni kena tengok Puaka, siapakah tamu kita. Cerita apa pula diorang akan ceritakan. Hari Khamis 9 malam. Dan apabila kita dah ke YouTube Susu TVC, jangan lupa kenapa? Untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notification. Banyak-banyakkan subscribe, jadi kasih kita semangat untuk keluarkan lagi banyak episod. Lagi banyak subscribe, lagi banyak benda yang kita akan kasih. Betul. Ni janji orang macam-macam ni. InsyaAllah, saya kasih lagi. Saya sendiri yang kasih. Ni dah sign kontrak ni dengan Puaka Extra. Dah tahu lari dah ni. Tak jadi ya. Okey, jumpa lagi minggu depan dalam Puaka Extra. Bye-bye. Puaka Extra yang korang saksikan tadi dibawakan khas oleh Rostitos. Pilihan utama seisi keluarga. Sedapnya. Jumpa lagi di next episode ya guys.